Saza, kalau kita sakit, tak boleh nak berdiri tegak, contohnya kalau patah kaki, macam mana cara kita nak solat? Okey. Jom kita sama-sama lihat apa penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita dalam Pendidikan Islam tingkatan 2 dan pada kali ini kita akan masuk bidang fiqh pelajaran yang ke-17 unit yang ketiga, iaitu di bawah tajuk solat ketika sakit. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, sebagaimana biasa kita nak tahu, nak pelajari apa hari ini, apakah standard pembelajaran kita untuk tajuk pada kali ini. Okey, yang pertama di akhir nanti diharapkan agar para pelajar dapat menyatakan maksud solat ketika sakit. Okey, yang kedua dapat menjelaskan cara solat ketika sakit. Dan yang ketiga dapat melaksanakan amali solat ketika sakit. Buat masa ini kita laksanakan amali di rumah masing-masing lah. Okay. Dan yang keempat dapat menghuraikan hikmah rukhsah dalam ibadah dan menghubung kaitkannya dengan kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik, insya-Allah. Okey, jom kita lihat apa yang menarik untuk tajuk kita hari ini. Okey, pertamanya kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan solat ketika sakit. Okey. Baik, solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat menyempurnakan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Okey, jadi kita boleh faham di sini, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk menyempurnakan kesemua rukun solat, ada sebahagian dia tak mampu laksanakan, maka dia laksanakan solat tersebut mengikut kemampuan pesakit tersebut, dan itulah yang dikatakan sebagai solat ketika sakit. Okay? Dan sebagai contoh, mungkin dia tidak mampu untuk berdiri. Berdiri tegak merupakan salah satu daripada rukun solat. Maka dia boleh solat dalam keadaan cara yang lain mengikut kemampuannya, dan itulah yang dimaksudkan dengan solat ketika sakit. Baik. Solat ketika sakit ini boleh dilaksanakan mengikut keupayaan, mengikut kemampuan pesakit. Okey. Kita lihat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa beliau menghidap penyakit buasir. Lalu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat. Baginda bersabda. Okey, kita lihat sama-sama hadis ni. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Riwayat Al-Bukhari. Okey, apa maksud hadis ini? Solatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka solatlah dalam keadaan mengiring. Okey, jadi ada 3 peringkat di sini. Pertama, mestilah seboleh mungkin untuk disolat dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu, barulah duduk. Sekiranya tidak mampu, barulah yang mengiring. Okey. Baik, jelas kepada kita bagaimana panduan untuk solat ketika sakit. Okey. Baik, kita lihat kaedah ataupun cara solat ketika sakit ni ada 4. Okey, yang pertama, solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Ada keadaan mungkin dia tak mampu untuk rukuk ataupun sujud, maka yang pertama kaedahnya adalah dengan berdiri. Yang kedua, solat secara duduk. Dia mungkin tak mampu berdiri, jadi maka dia solat secara duduk. Yang ketiga, solat secara mengiring. Okay, dia dah tak mampu untuk duduk, dia solat secara mengiring. Dan yang keempat, solat secara menelentang. Mungkin dia dah tak mampu untuk mengiring, hanya terbaring, terlentang, maka inilah kaedahnya, iaitu solat secara menelentang. Okey. Baik, kita pergi kepada yang pertama dahulu. Solat secara berdiri bagi orang yang tidak mampu rukuk atau sujud. Okay. Baik, kita lihat. Berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Semua kita tahu dan maklum. Maka tidak sah
solat secara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Bermakna sekiranya dia mampu untuk berdiri tegak ketika mengangkat takbiratul ihram, maka dia wajib berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram, dan sekiranya selepas itu dia tidak mampu untuk terus berdiri, barulah dia duduk. Okey. Baik, seterusnya. Takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, i'tidal dan salam disempurnakan seperti biasalah dalam keadaan berdiri. Okey. Kemudian, bagaimana keadaan rukuk? Disempurnakan seperti biasa sekiranya dia mampu. Tetapi andai kata tidak mampu, dilaksanakan secara menundukkan badan. Boleh lihat gambar, menundukkan badan sehingga dua tangan dapat mencapai kedua lutut. Sekiranya mampu. Jika tidak mampu menundukkan badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Dan jika tidak mampu juga, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Dan sekiranya juga tidak mampu, maka lakukanlah dalam hati. Okey. Itu bagi rukuk. Okey, seterusnya kita lihat sujud. Okey, disempurnakan seperti biasa jika mampu. Okey. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi kadar rukuk. Dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud, sama ada secara berdiri atau duduk. Jadi bagi sujud ini, mestilah kadar sujud itu melebihi kadar rukuk, dan itu bergantung kepada kemampuan ataupun keupayaan pesakit. Jika tidak mampu untuk menundukkan badan, maka boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Dan sekiranya juga tidak mampu dengan keadaan kepala tadi, boleh diisyaratkan dengan mata. Dan jika tidak mampu juga, boleh dilakukan dalam hati. Okey, itu keadaan bagi sujud. Baik, seterusnya, duduk di antara dua sujud. Okey, dilaksanakan secara berdiri, sebab kita masih membicarakan tentang keadaan orang yang solat secara berdiri. Okey, duduk, kaedah yang kedua, duduk di antara dua sujud sebagaimana biasa, bagi keadaan duduklah, sekiranya dia mampu. Ataupun yang ketiga kaedahnya adalah duduklah mengikut kemampuan pesakit. Okey. Kemudian tasyahud akhir. Okey, jika tidak mampu untuk duduk, maka tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan ataupun keadaan pesakit tersebut. Bergantung kepada keadaan pesakit. Seterusnya, kaedah yang kedua, solat secara duduk. Okey, solat secara duduk boleh dilaksanakan mengikut kemampuan. Okey, berbagai kaedah. Okay, yang pertama, duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Okey, itu kaedah yang pertama. Okey, ataupun juga boleh duduk di atas kerusi ataupun mungkin di tepi katil. Okey, yang ketiga, duduk dengan kaki berlunjur ke arah kiblat. Juga dalam keadaan duduk. Cuma kakinya berlunjur ke arah kiblat. Mungkin tak boleh nak dibengkokkan, tak boleh nak bersila dan sebagainya. Okey, yang keempat, duduk bersila atau apa-apa cara lain mengikut kemampuan pesakit. Okey, ini kaedah yang kedua, iaitu solat secara duduk. Okey, mulakan solat dalam keadaan berdiri. Sebab kita dah sebut di awal tadi, mulakan solat dulu dalam keadaan berdiri ketika kita mengangkat takbiratul ihram, dan jika tidak mampu, pesakit boleh mula duduk mengikut kemampuan. Jadi sebab itulah, selagi mana dia boleh berdiri tegak sekadar untuk mengangkat takbiratul ihram, maka wajib dia berdiri dahulu, angkat takbiratul ihram, dan selepas itu kalau tidak mampu untuk teruskan berdiri, barulah duduk. Okey. Seterusnya, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, i'tidal, duduk antara dua sujud, dan juga tasyahud dilaksanakan dalam keadaan badan tegak, sama ada diduduk di atas kerusi ataupun di atas lantai atau di atas katil, badannya seboleh mungkin ditegakkan. Baik, seterusnya untuk rukuk. Dilaksanakan dengan menundukkan badan sehingga kedudukan dahi setentang dengan tempat sujud. Semampu mungkinlah. Jika tidak mampu, sekurang-kurangnya kedudukan dahi melepasi paras lutut. Dan jika tidak mampu juga, tundukkanlah badan sekadar mana kemampuan pesakit. Yang pasti bila rukuk, kita nak tundukkan sedikit badan kita. Okey.
Baik, seterusnya kita lihat sujud pula. Dilaksanakan dengan sujud seperti biasa jika mampu. Okey, sekiranya tidak mampu, sekurang-kurangnya tundukkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Okey, kita cuba lihat. Okey, sekiranya dia rukuk sedikit, maka bagi sujud tadi hendaklah lebih berbanding rukuk. Jika tidak mampu, tundukkanlah sekadarnya. Mengikut kemampuan pesakit. Seterusnya bagi tasyahud akhir pula, sunat untuk duduk tasyahud akhir secara tawarruk, iaitu seperti mana biasalah. Tapi sekiranya tidak mampu, duduklah mengikut kemampuan pesakit. Baik, kita pergi pada kaedah yang ketiga, solat secara mengiring. Pesakit mengiringkan badannya di atas rusuk kanan. Pertama, mestilah dulu cuba untuk mengiring di atas rusuk kanan. Jika tidak mampu atau memang sakit, maka boleh mengiring di atas rusuk kiri. Dan pastikan juga muka dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Baik, seterusnya pesakit mengiring ketika bacaan Al-Fatihah, i'tidal, duduk antara dua sujud dan juga duduk tasyahud. Semuanya dalam keadaan mengiring. Baik, bagaimana keadaan rukuk? Bila rukuk dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala. Manakala bagi sujud dilaksanakan dengan menundukkan sedikit kepala melebihi kadar rukuk. Jadi sekadar mana itu bergantung kepada pesakit. Dan jika tidak mampu, maka tundukkanlah sekadar kemampuan pesakit tersebut. Baik. Jika tidak mampu juga untuk menundukkan kepala, gunakan isyarat mata. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah solat dalam hati. Seterusnya, kaedah yang keempat, solat secara baring menelentang. Pesakit menelentang, kepala diangkatkan sedikit agar mukanya dapat menghadap kiblat. Kaki pesakit juga melunjur ke arah kiblat. Itu keadaan pesakit sebelum solat. Solat dilakukan dengan isyarat kepala, rukuk dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala. Diangkatkan sedikit kepala untuk isyarat kepada rukuk. Manakala bagi sujud pula dilakukan dengan menundukkan sedikit kepala, cuma melebihi kadar rukuk. Jadi setakat mana mengikut kemampuan dan keupayaan pesakit tersebut. Jika tidak mampu juga, gunakan isyarat mata. Rukuk dilakukan dengan menutup separuh kelopak mata, manakala bagi sujud pula dilakukan dengan memejamkan seluruh kelopak mata. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah solat di dalam hati. Jadi sekadar itu dulu perkongsian daripada Ustazah untuk anak-anak pada kali ini. Mudah-mudahan semoga semuanya mendapat manfaat. Seperti mana biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.